Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam siri Matematik KSSM tingkatan 5 yang disampaikan oleh saya, Cikgu Bazli. Jadi pada kali ini, kita masih lagi membincangkan berkaitan dengan bab yang pertama berkenaan dengan ubahan langsung. Pada bahagian yang kedua. Dalam bahagian yang kedua ini, kita akan melihat kepada standard pembelajaran berikut, iaitu menentukan hubungan antara tiga atau lebih pemboleh ubah bagi suatu ubahan tercantum dan juga menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan langsung. Jadi jom kita mula. Ubahan tercantum. Sebelum ni dalam bahagian yang pertama kita telah pun mempelajari tentang ubahan langsung. Dalam bahagian yang kedua ini pula kita akan melihat apa kaitan ubahan langsung ini dengan ubahan tercantum. Ubahan tercantum ini merujuk kepada ubahan langsung juga, di mana satu pemboleh ubah berubah sebagai hasil darab dua atau lebih pemboleh ubah yang lain seperti ini. Pemboleh ubah A berubah secara langsung dengan hasil darab pemboleh ubah B didarabkan dengan pemboleh ubah C. Baik. Standard pembelajaran 1.1.3, kita akan merujuk kepada bagaimana kita menulis ubahan tercantum. Bagi suatu ubahan tercantum, Y berubah secara tercantum dengan X kuasa M dan Z kuasa N. X dan juga Z ini merujuk kepada dua pemboleh ubah yang kita darabkan itu tadi, yang mana kedua-dua pemboleh ubah ini boleh mempunyai kuasa seperti mana berikut, iaitu 1, 2, 3, 1/2, 1/3. Ini adalah merujuk kepada kuasa bagi pemboleh ubah tersebut. Dua pemboleh ubah tersebut. Apakah yang dimaksudkan sebagai 1/2 dan 1/3? 1/2 dan 1/3 ini merujuk kepada, kalau 1/2 dia merujuk kepada nilai punca kuasa 2, manakala 1/3 ini merujuk kepada nilai punca kuasa 3. Kalau kita nak tuliskan dalam bentuk hubungan ubahan, maka ubahan tercantum ini kita boleh tuliskan sebagai Y berubah secara langsung dengan X kuasa M didarabkan dengan Z kuasa N. Dan konsepnya sama dengan konsep ubahan langsung yang kita pelajari sebelum ini, yang mana kita tukarkan simbol ubahan ini menjadi simbol persamaan. Apabila kita tukarkan kepada simbol persamaan, maka di sini akan wujud nilai K yang kita katakan sebagai pemalar. K adalah pemalar. Baik, tolong ingat bahawa Y berubah secara langsung ataupun berubah secara tercantum dengan X dan Z, di mana maksud bagi Y berubah secara tercantum dengan X dan Z ini, dia merujuk kepada cantuman daripada Y berubah secara langsung dengan X dan Y berubah secara langsung dengan Z. Ini maksud bagi ubahan tercantum ini. Dia datang daripada pecahan dua perkara ini, iaitu Y berubah secara langsung dengan X dan Y berubah secara langsung dengan Z. Maka bila kita cantumkan dia akan jadi bentuk begini. Ada beberapa kaedah untuk kita membaca ubahan tercantum ini. Jadi perkara ini juga perlu diketahui oleh semua murid untuk tingkatan 5. Bagaimana kita nak menyebut ataupun membaca ubahan tercantum. Sebab dalam soalan kadang-kadang dia menggunakan istilah-istilah yang berbeza. Contohnya, Y berubah secara langsung dengan X dan Z. Perhatikan di sini dia menggunakan perkataan berubah secara langsung.
Ataupun kita boleh juga baca dia sebagai Y berubah secara tercantum dengan X dan Z. Ataupun Y berkadaran secara tercantum terhadap X dan Z. Okey. Jadi kita boleh gunakan mana-mana satu kaedah membaca ubahan tercantum dan perlu juga diingat tentang kaedah membaca ini supaya nanti apabila keluar soalan yang berkaitan kita tidaklah terkeliru dengan istilah-istilah yang diguna pakai. Baik, seterusnya kita lihat kepada beberapa contoh penyelesaian masalah dalam kes ubahan tercantum ini. Baik, contoh yang pertama. Tuliskan hubungan dengan menggunakan simbol ubahan langsung bagi S berubah secara langsung dengan T dan U. Ini adalah asas sebagaimana yang telah pun ditunjukkan pada contoh yang sebelum ini, penerangan yang sebelum ini. Maka kita boleh tuliskan penyelesaiannya sebab dia cuma nak gunakan simbol ubahan sahaja. Jadi kita gunakan S berubah secara tercantum dengan T didarabkan dengan U. Okey, ini kaedah menulis dia. Baik, yang seterusnya V berubah secara langsung dengan W kuasa 2 dan juga X. Perhatikan di sini ada pemboleh ubah yang mempunyai nilai kuasa 2 sebagaimana penerangan yang telah diberikan sebelum ini, yang mana pemboleh ubah ini boleh berada pada keadaan kuasanya 1, 2, 3, 1/2 dan juga 1/3. Yang mana 1/2 dan 1/3 merujuk kepada punca kuasa 2 dan juga punca kuasa 3. Jadi bagaimana kita nak menulis permasalahan ini ataupun soalan ini? Maka penyelesaiannya adalah V berubah secara tercantum dengan hasil darab W kuasa 2 dengan X. Okey, saya harap boleh faham setakat ini. Baik, contoh yang seterusnya, contoh yang ketiga. A berubah secara langsung dengan kuasa 3B dan punca kuasa 2 C. Kalau perhatikan dalam contoh yang ketiga ini, dia menggunakan ayat untuk menulis kuasa 3 dan juga punca kuasa 2. Tidak seperti soalan yang sebelum ini, dia terus berikan dalam bentuk kuasa. Okey. Kebiasaannya dalam soalan, kadang-kadang dia akan tanya dalam bentuk ayat begini. Dan pelajar-pelajar perlu tahu bagaimana untuk kita nak mentakrifkan bentuk ayat ini kepada bentuk simbol. Okey. Jadi A berubah secara langsung dengan kuasa 3B dan punca kuasa 2C, maka dia akan jadi penyelesaiannya begini. A berubah secara langsung ataupun berubah secara tercantum dengan B kuasa 3, kuasa 3B, maka kita tuliskan seperti ini, dan punca kuasa 2 C. Ini adalah simbol bagi punca kuasa 2 C, ataupun mungkin juga dia boleh tulis sebagai kuasa 1/2. Tapi biasanya kuasa 1/2 kita akan tukarkan dia kepada simbol punca kuasa 2 seperti ini. Okey, seterusnya. Dalam contoh yang keempat ini, kita diminta untuk menghitung pemala, iaitu K bagi P berubah secara langsung dengan Q kuasa 3 dan R kuasa 1/3. Masih ingat lagi apakah maksud kuasa 1/3? Kuasa 1/3 bermaksud punca kuasa 3. Okay, nanti kita akan bentukkan dia dalam bentuk punca kuasa 3. Diberi P bersamaan dengan 5.184 apabila Q sama dengan 1.2 dan R sama dengan 216. Soalannya adalah menghitung pemala. Jadi kaedah untuk menghitung pemala adalah sebagaimana dalam ubahan langsung sebelum ini kita dah bincangkan, iaitu Y mesti dibahagikan dengan X jika Y berubah secara langsung dengan X.
Jadi dalam konteks ini kita akan lihat penggantian bagi Y tersebut adalah seperti ini. Okey, dalam konteks ini Y-nya adalah P lah. Okey, dan X kita sekarang ini adalah Q kuasa 3 dan R kuasa 1/3. Ini adalah nilai X kita kalau ditulis secara umum. Jadi dalam konteks ini soalan berikan secara khusus dia punya nilai pemboleh ubahnya sebagai P dan Q dan juga R. Okey, jadi kita tulis dulu dalam bentuk hubungan. Baik, seterusnya kita tukarkan kepada bentuk persamaan. Bila tukar kepada bentuk persamaan, automatik kita akan gantikan simbol ubahan tadi dengan simbol sama dengan menambahkan pemala selepas simbol sama dengan. Okey, dia akan jadi seperti ini. Perhatikan 1/3 sekarang sudah berubah menjadi punca kuasa 3. Okey. Sekarang kita masukkan nilai-nilai yang diberikan di dalam soalan. Bermula dengan nilai P. P diberikan sebagai 5.184. So kita gantikan di sini. Sama dengan K. Q pula adalah Q kuasa 3 di mana Q merujuk kepada nilai 1.2. Jadi 1.2 kuasa 3 didarabkan pula dengan punca kuasa 3 216. Ya. Punca kuasa 3 216. 216 ini merujuk kepada nilai R. Okey. Jadi kita akan dapat begini. Ya. 5.184 sama dengan K darabkan dengan 10.368. Maka untuk kita dapatkan nilai pemala ini iaitu K adalah bersamaan dengan nilai 5.184 dibahagikan dengan 10.368. Maka kita akan dapat nilai pemalanya sebagai 0.5. Okey. Baik, seterusnya kita lihat pula soalan jika diberikan dalam bentuk permasalahan begini. Tenaga keupayaan graviti, simbolnya adalah E. Joule ini adalah unitnya. Ya? Jadi kita ambil dia punya simbol sahaja. Tenaga keupayaan graviti E bagi suatu objek berubah secara langsung dengan jisimnya. Simbol bagi jisim adalah M. Jadi jangan masukkan lagi kg ini. Kita ambil simbol dahulu. Okey. Pecutan graviti sebagai G dan kedudukannya pada ketinggian H. Tinggi, simbol dia adalah H. Diberi bahawa E bersamaan dengan 197 Joule apabila M sama dengan 4 kilogram. Pecutan graviti bersamaan dengan 9.81 dan juga ketinggiannya H bersamaan dengan 5 meter. Soalannya, tuliskan satu persamaan yang menghubungkan E, M, G dan juga H. Baik, sekarang ni perhatikan kembali soalan. Dia kata E berubah secara langsung dengan 3 lagi pemboleh ubah yang lain. E berubah secara langsung dengan M, G dan juga H. Maka dia akan menjadi begini. Kita bentukkan dahulu dalam bentuk hubungan. E berubah secara langsung dengan M, G dan juga H. Kemudian diberikan dalam soalan tadi nilai E adalah 197, M adalah 4, G adalah 9.81 dan H bersamaan dengan 5. Seterusnya, kita bentukkan ubahan tadi menjadi bentuk persamaan. Maka bila berubah menjadi bentuk persamaan, sebagaimana yang saya telah terangkan tadi, kita akan tambahkan dengan nilai pemala di hadapan ini. Okey, sekarang kita gantikan nilai-nilai yang diberikan ini ke dalam persamaan ini. Okey, maka kita akan dapat 197 sama dengan K darabkan dengan 4, darabkan dengan 9.81 dan didarabkan dengan 5.
Okey, saya jadikan dia berwarna-warni begini untuk memudahkan anda merujuk nilai apa yang diwakili oleh nombor-nombor ini. Okey. Seterusnya, kita akan dapati 197 bersamaan dengan nilai pemala didarabkan dengan 196.2. Maka bolehlah kita mencari apakah nilai pemalanya terlebih dahulu dengan membahagikan 197 dengan 196.2. Maka kita akan dapat jawapannya hampir kepada 1. Jawapan sebenarnya adalah 1, sifar-sifar, 4 dan seterusnya. Jadi, kita bundarkan menjadi 1 sahaja. Okey. Baik, setelah kita mendapat nilai pemala ini, maka kita gantikan nilai pemala ini ke dalam persamaan yang asal. Okey. Sebab soalan tadi dia tanya tentang hubungan. Hubungan bila bertanya tentang hubungan dalam bentuk persamaan, maka kita kena bentukkan dia menjadi persamaan dengan cara kita menggantikan nilai pemala ini ke dalam persamaan yang asal ini tadi. Maka jadilah seperti ini. Okay, oleh kerana nilai pemala kita adalah 1, maka tidak perlulah kita tulis 1 di sini. Sebab 1 didarabkan dengan nilai M, G dan juga H, dia akan dapat nilai ini semula. Okey, maka E bersamaan dengan M, G, H sahaja. Sekiranya nilai pemala adalah selain daripada 1, contohnya macam 2, 3, 4 dan seterusnya, maka kita boleh letakkan nombornya di sini. Jika nilainya 1, tidak perlu kita letakkan nombornya. Okey. Baik, seterusnya. Tengok contoh yang ke-6 ini. Okay, soalan seperti ini juga biasa juga keluar dalam soalan SPM pada tahun-tahun yang sebelum ini. Okay. Jadual di bawah menunjukkan perubahan 3 kuantiti diberi P berubah secara langsung dengan kuasa 3Q dan R. Hitung nilai X dan nilai Y. Okey. Sekarang ni dalam soalan mengatakan bahawa P berubah secara langsung dengan kuasa 3Q. Nampak di sini diberikan dalam bentuk perkataan. Kuasa 3Q dan R. Hitung nilai X dan Y. Nilai X dan Y ini sekarang ni kalau kita perhatikan pada jadual, terdapat 3 kolom yang mewakili 3 nilai bagi P, Q dan juga R. Okey. Dan nilai X berada pada kolom yang kedua, Y pula berada pada kolom yang ketiga. Okey, bagaimana cara kita nak menyelesaikan soalan bentuk macam ni? Yang pertama sekali, anda semua perlu kenal pasti terlebih dahulu kolom yang manakah mempunyai ketiga-tiga nilai dengan lengkap. Kalau dalam soalan ini ataupun jadual ini kita perhatikan, kolom yang pertama mempunyai ketiga-tiga nilai yang lengkap. Tujuannya apa? Kita kena pilih yang mempunyai ketiga-tiga nilai yang lengkap ini untuk kita dapatkan terlebih dahulu nilai pemala. Nilai pemala ini nanti kita akan gunakan untuk menyelesaikan kolom yang kedua dan juga kolom yang ketiga ini. Maka untuk itu, langkah yang pertama, kita tentukan dahulu nilai pemala K, iaitu P bersamaan dengan K kuasa 3 R, sebagaimana yang disebutkan dalam soalan tadi. Okey, bentukkan dahulu persamaan, kemudian gantikan nilai P, Q dan juga R ini dengan nilai yang diberikan di sini. Okey, maka kita akan dapat seperti ini. Nilai P adalah 86.4, nilai K kita belum cari lagi, nilai Q adalah 1.2 dan manakala nilai R pula adalah 10. Jadi kita selesaikan pengiraannya terlebih dahulu dan kita akan dapat nilai K adalah sama dengan 5. Baik, setelah kita mendapat nilai K sama dengan 5, sebagaimana tadi kita masukkan nilai pemala ini ke dalam persamaan yang asal. Maka kita akan dapat P sama dengan 5 darab Q kuasa 3 didarabkan dengan R. Okey.
Persamaan ini nanti kita akan gunakan untuk menyelesaikan nilai-nilai yang berada pada kolom kedua dan juga kolom yang ketiga ini. Ya. Langkah yang seterusnya iaitu langkah yang kedua, kita gunakan persamaan tadi yang kita dapat di sini untuk menentukan nilai-nilai X dan juga nilai Y. Baik, kita mulakan dengan nilai X terlebih dahulu. Okey, salin kembali ataupun ingat semula apakah dia persamaan yang kita dah perolehi. Gantikan pula untuk lajur yang kedua ataupun kolom yang kedua ini untuk kita mendapatkan nilai X. Baik, untuk P merujuk kepada nilai X. Maka gantikan P sekarang ini dengan X. Okey, seterusnya 5 adalah nilai pemala dikekalkan. Q kita yang baru sekarang adalah 2. Q 2. Jadi gantikan dengan 2. Kuasa 3. Didarabkan dengan nilai R. R pada lajur yang kedua ini adalah 0.4 bagi nilai R. Okey, maka kita masukkan di sini dan kita akan dapati nilai X adalah sama dengan 16. Okey, seterusnya kita cari nilai Y. Masih lagi menggunakan persamaan yang sama. Okey, cuma nilai P, Q dan R sahaja yang berbeza. Okey, nilai P bagi lajur yang ketiga ini adalah 1.25. Nilai pemala kekal sebagai 5. Nilai Q pula, Q adalah Y. Jadi kita gantikan Q dengan Y. Kuasa 3 didarabkan dengan R. Sekarang ini adalah bernilai 9. Seperti ini. Okey. Maka kita akan dapati, okey, kita nak cari nilai Y kuasa 3, maka 1.25 mestilah dibahagikan dengan 5 darab 9 terlebih dahulu. Okey, maka kita akan dapati nilai Y kuasa 3. Iaitu bersamaan dengan 0.027. Okey. Tetapi kita tidak mahu jawapan kita dalam bentuk kuasa 3. Kita cuma mahu nilai dia dalam bentuk Y sahaja. Maka kita pindahkan kuasa 3 ataupun kita mansuhkan kuasa 3 ini dengan cara memindahkannya ke sebelah. Iaitu dia akan bertukar menjadi punca kuasa 3. Okey. Tekan kalkulator, maka kita akan dapati nilai bagi Y adalah 0.3. Okey. Jadi inilah antara beberapa contoh yang boleh kita guna pakai untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang melibatkan ubahan tercantum. Okey. Anda boleh lihat video ini berulang kali untuk lebih memahami penerangan yang saya sampaikan ini, ya. Dan diharapkan dengan penerangan ini dapat sedikit sebanyak membantu anda untuk memahami topik berkaitan dengan ubahan langsung ini. Okey, berjumpa lagi kita pada bahagian yang seterusnya berkaitan dengan ubahan